Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama dalam channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita akan mulakan berita terbaru daripada channel ini. Tekan butang subscribe, like dan share. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Harapan seluruh rakyat Malaysia masih lagi sama sampai sekarang, iaitu kita mau supaya Jolo dapat ditangkap. Jolo dapat ditangkap, dibawa balik ke Malaysia supaya dia dapat pengadilan seadil-adilnya. Kalau dia salah, salahlah. Kalau dia betul-betul lah. Jadi saya harap dengan lebih kurang 30 juta rakyat Malaysia ini, kita berharap semoga Jolo dapat ditangkap, dapat dibawa balik. Walaupun sudah lama usaha, tapi saya percaya polis Diraja Malaysia masih lagi berusaha untuk mencari di mana Jo Jambul Jolo ni lah. Sekarang ada berita terbaru untuk Jolo, tahu? Saya ingin kongsikan, Jolo diarahkan lucut hak berlian sempurna. Hakim mendapati 3 berlian itu dibeli menggunakan dana 1MDB yang diseleweng. Lo tak hijau yang didakwa dalang menyeleweng dana 1MDB diperintah melucut hak berlian sempurna dibeli untuk ibunya daripada pembuat barang kemas yang mereka bentuk perhiasan selebriti seperti Beyonce dan Adele. Hakim Mahkamah Persekutuan di Los Angeles pada Isnin telah pun mengeluarkan perintah memerintahkan ahli perniagaan yang dalam buruan sekarang ini, yang memang famous lah, dikenali seluruh dunia, lebih dikenali sebagai Jolo ni, untuk menyerahkan tuntutan terhadap cincin berlian 7.35 karat serta subang berlian sepadan yang kedua-duanya melebihi 3 karat. Hakim mendapati ianya telah dibeli. Berlian ini telah dibeli dengan menggunakan dana berbilion dolar yang diseleweng daripada 1MDB. Cincin berkenaan sekarang ini dinilai sekitar US dollar 1.17 juta, dan subang itu pula dianggarkan bernilai US dollar 628,000. Hoyo, ini cincin harganya lebih kurang 5 juta ringgit. Gila ke apa? Subang itu pula 628,000 US dollar. Lebih kurang berapa? 3 juta lebih ni. 3 berlian tersebut direka bentuk oleh mereka berprestis berpangkalan di New York, Lawrence Schwartz, yang menurut pendakwa Amerika Serikat turut membuat rantai leher berjumlah USD 23 juta bertata berlian merah jambu untuk dijadikan pemberat kertas dan secara peribadi dihantar kepada Rosmah Mansur, isteri bekas Perdana Menteri Najib Razak, menurut testimoni Mahkamah Amerika Serikat. Wih, hebatnya Rosmah Mansur ni, memang hebatlah. Kalau betul ini pemberat kertas 23 juta. Kayaknya Hakim Daerah AS Del Fisher di Los Angeles menyifatkan berlian dijadikan hadiah daripada Lo kepada ibunya Evelyn adalah permata hasil jenayah diseleweng menerusi penipuan 1MDB. Lo Tejo masih diburu oleh pendakwa oleh pihak berkuasa Amerika Serikat dan Malaysia. Pada Jun, Lo Tejo mencapai persetujuan dengan Jabatan Keadilan Amerika Serikat untuk mengembalikan aset lebih 100 juta US dollar didakwa diperolehi dengan menggunakan dana 1MDB. Dia dituduh bersama bekas pegawai perbankan kumpulan Goldman Sachs yang disabitkan pada perbicaraan di New York pada 2022. Dalam kes yang berkaitan, bekas peguam 1MDB Jasmine Low diarahkan pada Isnin melucut hak lakaran pensel lukisan Pablo Picasso berjudul Trois Femmes Nues et Buste di Home yang dibeli sekitar 1.4 juta US dollar. Jasmine Low yang didakwa oleh pihak berkuasa Malaysia dan memberikan keterangan terhadap Najib tahun ini
juga bersetuju menyerahkan US dollar 25,000 dalam akaun bank Swiss menurut arahan ditandatangani pada Isnin oleh Visa. Daripada FMT, Anda boleh layari ini di FMT. Ini Jolo di arah lucut hak berlian sempurna 23 Julai. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia, kita jaga kita. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Wow, betulkah anak Najib Razak bekerja sama dengan pemimpin Perikatan Nasional, bekerjasama dengan Perikatan Nasional untuk gulingkan Kerajaan Pahang? Wow, ini memang dahsyat, mengejutkan seluruh planet. Anak bosku Najib Razak yang sekarang ini sudah dipenjara, dan dengar-dengar kata anak bosku pun ini pun banyak juga masalah dia sekarang. Antara masalah dia, kalau anda masih ingat tentang LHDN, anak bosku betulkah jumpa PN untuk gulingkan Kerajaan Pahang? Apa dia boleh dapat? Kecuali lah tiba-tiba dia jadi ketua Menteri Besar Pahang. Tapi ini pengakuan daripada anak bosku ini. Ini cerita sebenar dia. Anak bosku menafikan, ya, ingat, dengar baik-baik, anak bosku menafikan jumpa Perikatan Nasional guling Kerajaan Pahang. Tak ada. Nizar Najib berkata beliau tidak akan berkomplot atau untuk mengkhianati UMNO yang diperjuangkan oleh keluarganya, termasuk oleh ayahnya sendiri, Najib Razak. Nizar Najib menafikan penularan hantaran di media sosial yang mengaitkannya dengan dakwaan kegoyahan Kerajaan Pahang. Adun Pramoh, yaitu Nizar Najib, menafikan beliau berjumpa dengan pemimpin pembangkang untuk menggulingkan pentadbiran Pahang yang sekarang ini diterajui oleh Wan Rosdi Wan Ismail. Anak kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak itu berkata mustahil untuk beliau berkomplot dan mengkhianati UMNO yang telah diperjuangkan oleh keluarganya bersama-sama sejak ahli UMNO bersama-sama dengan ahli UMNO sejak ia ditubuhkan pada tahun 1946. Menurut kenyataan beliau, pertemuan dongeng ini tidak pernah berlaku sama sekali. Ayahanda Datuk Seri Najib selalu berpesan, walau bagaimana susah pun keadaan kita, agar setia kepada parti, kata Nizar yang juga ex-Kupahang dalam kenyataan. Terdahulu tular satu hantaran di media sosial kononnya mengatakan Kerajaan Pahang sekarang ini sedang goyah dan akan membentuk pentadbiran yang baru. Hantaran itu pula tiba-tiba mengaitkan anak bosku Najib Razak yang dilaporkan mengadakan pertemuan dengan pemimpin Perikatan Nasional. Nizar yang memegang portfolio pelaburan, perindustrian, sains, teknologi, inovasi dan alam sekitar Pahang berkata beliau menghormati kepimpinan Wan Rosdi dan tidak akan sesekali mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Beliau juga turut menegaskan bukan seorang katak politik. Beliau turut menegaskan beliau bukan seorang katak politik yang sanggup menggadaikan prinsip dan maruah serta menjualkan diri ke mana-mana pembida. Nanti ada dalam Perikatan Nasional tahu yang terasa. Siapa makan lada, dia terasa pedas. Mungkin ada dalam Perikatan Nasional sekarang ini yang jadi katak parti. Siapa dia? Pikir-pikirkanlah. Oleh itu cukup-cukuplah untuk sebarkan fitnah untuk keuntungan politik murahan, dia kata. Mesejnya jelas, kata beliau, saya kekal setia bersama UMNO dan Barisan Nasional serta Kerajaan Pahang yang ada sekarang, tegasnya dalam kenyataan itu. Jadi siapa yang kasih fitnah ini berhentilah. Aduh, berdosa tahu fitnah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye bye. Wow, ada kabar berita angin terbaru
yang cukup panas. Adakah Zahid Hamidi akan membawa UMNO keluar daripada Barisan Nasional, keluar daripada Kerajaan Perpaduan, itu sebenarnya, dan bekerja sama dengan PAS? Wah, ada orang kata Zahid Hamidi telah pun ditemui, dijumpai, telah pun kononnya ada PAS jumpa Zahid. Betulkah? Betulkah? Jawapannya ini, untuk kerjasama, PAS tak jumpa saya, kata Zahid Hamidi. Ini beritanya daripada FMT 23 Julai baru ni, lebih kurang pukul 6 petang tadi dikeluarkan. Presiden UMNO berkata tiada pemimpin PAS berjumpa dengannya berkenaan untuk membentuk satu kerjasama. UMNO, ingatlah apa yang sudah pernah terjadi bila Anda bekerja sama dengan PAS. Anda juga kata PAS ni main banyak kolam. Mau berulang lagi kah? Perkara tu? Dia muafakat nasional pun dia mau, PAS muafakat nasional pun dia mau, Perikatan Nasional pun dia mau, entah Pakatan Harapan pun dia mau juga bekerja sama. Tidak ingatkah UMNO pada itu? Kalau saya jadi presiden UMNO, PAS mau jumpa saya bekerja sama pun saya tidak maulah. Sudah tidak mau. Kenapa? Saya tidak mau pisang berbuah 18 kali. Presiden UMNO Zahid Hamidi memaklumkan tiada pemimpin PAS yang berjumpa dengannya berkenaan kononnya membentuk satu kerjasama. Mereka tak jumpa dengan saya, kata beliau. Katanya di sebalik dakwaan, kononnya berlaku beberapa pertemuan di antara pemimpin UMNO dan PAS yang membincangkan kerjasama menjelang PRU 16. Bincanglah, pergilah bincang. Sebelum ini media memetik Ketua Penerangan PAS, iaitu Ahmad Fadli Syari, tentang pertemuan tidak formal membabitkan pemimpin utama kedua-dua parti yang dilihat mempunyai harapan dalam menyatukan kembali undi Melayu. Kalau pemimpin utama ni 2 orang je, yang paling besar lah dalam UMNO. Takkan pula Tok Matasan pula jumpa PAS sembunyi-sembunyi. Takkan pula jadi begitu, tak adalah. Zahid menyifatkan pertemuan tersebut, jika ada pun, itu pendekatan dibuat secara peribadi dan bukan rasmi. Beliau ditemui selepas perasmian Pusat Fisioterapi dan Pemulihan Sukan Propen. Zahid pada 8 Julai yang lalu mengumumkan UMNO tidak. Zahid pada 8 Julai dia sudah pun mengumumkan tidak akan bekerjasama dengan PAS selagi Hadi Awang menjadi presiden. Nampaknya Hadi Awang yang masalah pada PAS ni. Kalau beginilah, tidak akan bekerjasama dengan PAS selagi Hadi Awang presiden. Entah kenapa, tanyalah Hadi Awang. Terdahulu ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Puat Zarkarsy, berkata beliau percaya perjumpaan bual kosong itu mungkin melibatkan pemimpin yang digantung, pemimpin yang dipecat, atau masih ada keinginan balik ke mainstream UMNO. Jadi, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kenyataan daripada Zahid Hamidi, selagi Hadi Awang jadi presiden PAS, janganlah bermimpi akan ada kerjasama. Tak ada kerjasama. Dan tadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Tunjuk nanti Suara Rakyat bergema di channel ini. Berita tentang PM Anwar, Datuk Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, tumbang letak jawatan. Berita tentang kononnya Datuk Sri Anwar Ibrahim akan tumbang, akan letak jawatan kerana ada ura-ura mungkin Barisan Nasional akan tarik Muhyiddin, tarik sokongan Muhyiddin Yassin akan jadi Perdana Menteri ke-11. Itu paling ditunggu-tunggu setakat inilah. Saya nampak semua orang tunggu-tunggu ini. Tapi saya ingin tekankan kepada anda, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ini tidak akan berlaku.
ini tidak akan berlaku. Sehingga ada yang paling lucu, ada yang lucu juga, sampai ada orang lucu, saya rasa lucu, orang beri komen kepada video saya, kata begini, kalau Muhyiddin angkat sumpah, dia akan angkat sumpah di mana? Di planet Marik kah, di planet Pluto kah? Ada lagi yang lagi lucu, orang kata ya dia akan angkat sumpah di Istana Negara, di tandas Istana Negara. Itu adalah komen-komen lucu lah. Oke, jadi saya dapat sahkan kepada Anda bahwa semua itu tidak akan berlaku lah, tidak akan berlaku. PM Anwar tidak akan tumbang untuk pada ketika ini, untuk ketika ini. Kalaupun UMNO, saya pun tidak tahu dari mana orang boleh belajar matematik salah nih. Saya pun matematik saya bukanlah cemerlang sangat, tapi saya pandai kira juga. Kalau sekarang jumlah yang ada beri sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu, kalau tolak dengan Barisan Nasional keluar daripada kerajaan pun tidak tumbang juga, masih ada majoriti muda. Jadi tidak pasti dari mana diorang belajar nih, guru mana yang ajar, siapa yang ajar diorang ini, sehingga diorang pun percaya, kalau UMNO letak jawatan, keluar daripada kerajaan, ini akan tumbang. Mana mungkin berlaku. Ini soalan simple lah, matematik simple. Saya fikir ni matematik darjah 2 nih. Takkanlah orang yang terror sampai boleh bagi ISO 14001, tak boleh fikir itu. Yang paling lucu lagi, ada lagi yang lebih lucu. Konon-kononnya diberitahulah kepada mereka yang tidak pandai paham-paham ni, yang tidak pandai paham-paham ni, diberitahulah bahawa kalau kita menang di PRK ni, kita boleh ada harapan untuk tumbangkan kerajaan, tukar kerajaan Putrajaya. Ini lagi pelik. Saya tidak paham macam mana diorang boleh percaya dengan cakap-cakap orang begini. Kalau tidak pandai, cakaplah tidak pandai, janganlah memandai-mandai. Tidak mungkin akan ada perubahan. Ini tidak mungkin, macam mana pun tidak akan berlaku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, heran jugalah. Kalau anda pun heran, kalau anda heran juga sama seperti saya heran, mungkin anda boleh tinggalkan komen. Saya pun heran. Saya pun heran, ya. Saya betul-betul heran. Okey. So kita jumpalah. Kita tunggulah apa yang berlaku. Dengan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye. Salam sejahtera Malaysia. Nampaknya Sanusi makin banyak kes dia di mahkamah ni. Makin banyak kes mahkamah Sanusi. Memang hebat lah, Sanusi ni memang hebat. Kalau dalam bab ini memang dia hebat betul. Banyak dia punya kes mahkamah, dan kebanyakan kes mahkamah dia ini melibatkan apa? Melibatkan mulut dia yang celupar itu. Terbaru untuk kes hasutan perbicaraan Sanusi. Yang ini adalah dia telah dituduh membuat hasutan tentang apa? Mari kita tengok dulu. Dia telah dituduh menghasut, dan hukuman dia mengikut section 4, didakwa mengikut section 4-1-B Akta Hasutan 1948, dan beliau boleh dihukum mengikut section 4-1 akta yang sama, membawa hukuman maksimum penjara 3 tahun atau denda 5,000 atau kedua-dua. Jadi mungkin 5,000 ni sikit je lah, tak ada pun celah-celah gigi je ni kalau 5,000. Tapi yang penjara tu, kalau dia kena penjara, semua dia punya hak keistimewaan boleh ditarik balik. Okey, jadi apa yang cerita tentang kes hasutan ini? Perbicaraan Sanusi ditangguhkan. Perbicaraan kes Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor atas 2 pertuduhan menghasut yang sepatutnya bermula pada 22 Julai yang lalu
telah ditangguhkan ke September depan. Pertuduhan terhadap pemimpin PAS yang kontroversi itu berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan kerajaan perpaduan dalam satu ceramah politik. Ini memang teruklah Sanusi kena kali ini. Siapa yang buat laporan polis? Majlis Dewan Diraja Selangor. Bukan calang-calang. Hakim Datuk Aslam Zainuddin menetapkan tarikh itu selepas pihak pembelaan Sanusi menghantar representasi terbaru kepada Jabatan Peguam Negara pada minggu lalu. Peguamnya iaitu Awang Armada Jaya Awang Mahmud berkata pihak pembelaan percaya AGC memerlukan masa untuk mempertimbang representasi itu serta meneliti perkembangan baru dalam kes berkenaan. Jika mahkamah bersetuju, saya mencadangkan penangguhan selama 2 bulan untuk pihak-pihak mendapatkan maklumat penuh dan mempertimbang representasi ini, kata kenyataan itu. Tambahnya lagi, saya mohon ditetapkan tarikh untuk pengurusan kes dalam masa 2 bulan, katanya lapor BH. AGC pada Mei yang lalu mengesahkan telah menolak representasi yang dikemukakan oleh Sanusi bagi membatalkan 2 tuduhan menghasut yang dihadapinya oleh ahli Dewan Undangan Negeri Januari itu. Pada 18 Julai 2023, Sanusi yang juga pengurusi Perikatan Nasional PN Kedah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Selayang atas 2 pertuduhan berkenaan. Kes itu kemudian dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Shah Alam 1 Februari yang lalu untuk dibicarakan. Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS itu juga mengemukakan representasi kepada AGC untuk membatalkan 2 pertuduhan dihadapinya, tetapi representasi itu ditolak. Mahkamah sebelum ini telah menetapkan 23, 29 dan 30 hari bulan serta 5, 6, 9, 12. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Belum pun bermulanya kempen untuk PRK negeri, adun negeri, sudah ada keyakinan besar daripada kerajaan perpaduan bahawa tempat ini bakal dirampas oleh kerajaan perpaduan. Adakah mereka boleh mengalahkan PAS bersatu Perikatan Nasional di Dunegiri? Tinggalkan komen anda. Okey. So, siapa yang sangat sangat yakin bahawa PAS akan kalah atau bersatu akan kalah di sana, tidak lain tidak bukan bekas orang besar PAS sendiri, yang memang sudah tahu selok belok PAS macam mana, yang sudah tahu permainan politik PAS macam mana. Akhirnya dia kata yakin kerusi Dun Negeri milik perpaduan. Ini dari harapandaily.com juga bertarikh 22 Julai. Amanah yakin kerusi Dun Negeri milik perpaduan. Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu optimis kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Negeri mampu ditawan oleh kerajaan perpaduan. Saya tidak kisahlah siapa yang menang sebenarnya, tapi saya suka kalau kerajaan perpaduan menang. Kenapa? Supaya nanti ada cukup bertambah pembangkang di Dewan Undangan Negeri di mana tempat negeri ini, di Kelantan kalau tidak silap. Kenapa? Supaya adalah semakin bagus, semakin padulah semak dan imbang untuk kerajaan Kelantan. Tiada yang bangkang, tiada yang sokong, nanti semua sokong saja. Jadi katanya Pakatan Harapan melancarkan jentera seawal mungkin bertujuan untuk membolehkan gerak kerja disusun dengan kemas dan mantap. Dia kata supaya apabila masuk tempoh berkempen nanti, kita dapat bergerak seiring dengan parti-parti komponen dalam kerajaan perpaduan bagi memastikan kemenangan. Jentera pilihan raya PH Kelantan telah pun dilancarkan dan saya yakin dengan gerak kerja Barisan Nasional, kerusi negeri ini mampu dimenangi semula, dia kata. Saya ucapkan syabas dan tahniah kepada seluruh jentera pilihan raya PH Kelantan atas kesiapsiagaan ini, katanya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah menetapkan hari penamaan calon
dan pengundian awal PRK negeri masing-masing pada 3 Ogos dan 13 Ogos. Jadi manakala 17 Ogos sebagai hari mengundi, kerusi Dun Negeri menjadi kosong selepas Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah telah mengumumkan kekosongan selepas adun, iaitu Muhammad Azizi Abu Naim digugurkan keahliannya oleh Bersatu pada 13 Jun yang lalu. Pada 18 Julai lalu, BN Kelantan mengumumkan Ketua Pemuda UMNO Negeri, iaitu Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani sebagai calon PRK Dun Negeri. Kali ini Ketua Pemuda UMNO Negeri. UMNO lawan Bersatu kali ini. Tapi Bersatu entah aku pun tak tahu, tak faham juga kenapa Bersatu tak berani pakai lambang sendiri, kenapa Bersatu tak berani pakai lambang Perikatan Nasional, tapi pun mau pinjam juga lambang PAS. Takut kalah. Takkanlah takut kalah, kan Bersatu kuat. Buktikanlah tanpa terlalu terlalu berharap sangat dengan PAS pun boleh menang. Ini terpaksa pula pakai terpaksa pula pakai logo daripada PAS. Entah kenapa. Mungkin anda tahu, tinggalkan komen. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Ada juga kebenarannya bila kawan saya kata PAS ni pelik sikit. Kalau dia buat tidak salah. Kalau dia buat tidak salah, malah nanti dia akan keluarkan banyak dalil lah, banyak macam lah. Dia akan keluarkan dalilnya, dia akan buat macam-macam lah, ya, macam-macam. Tapi kalau orang lain buat, semuanya salah. Semua salah, tak ada yang betul kalau orang lain buat. Tapi kalau dia buat, mesti ada dalilnya. Anda setuju kah dengan kawan saya punya kata itu? Kadang-kadang ada benarnya. Termasuk satu ni lah. Waktu DAP bersama dengan PAS, okey je. Nama itu waktu itu kalau saya tidak silap nama dia Pakatan Rakyat. Waktu itu Pakatan Rakyat kalau saya tidak silap. Pernah juga di dalam pentas ceramah duduk sebelah Lim Kit Siang adalah Tok Guru Hadi Awang. Kalau tidak silap dialah kot. Kalau saya tidak silap lah. Kalau saya silap bagi tahu lah. Tapi tiada pula orang bising. Malah walaupun semua waktu itu semua okey je. Okey je. Tapi ni ada satu ni. Tiba-tiba saja bila UMNO bersama dengan PAS, seolah-olah Malaysia ni bakal kiamat. Seolah-olah Malaysia ni bakal hancur lah, musnah lah, macam-macam lah. Tiada pula PAS DAP bising, tapi UMDAP semua bising. Ini Ketua UMNO Labuan kasih tempelak dengan kau punya PAS. Jadi walaupun sekalian, apa pula kata anda? Kenapa dulu PAS bersama DAP okey je? Okey je. Tapi sekarang UMNO dan DAP tak boleh bersama. Ketua UMNO Labuan Muhammad Rafi Ali Hassan telah muncul, tampil menempelak golongan yang bising sangat dengan kerajaan UMNO DAP atau UMDAP dalam kerajaan paduan. Katanya keputusan menjalinkan kerjasama itu bukannya disebabkan anak murid mau mengikut cakap guru. Sebaliknya ia untuk menyelamatkan parti. Katanya keputusan kita bersama dengan kerajaan perpaduan bukan pada waktu zaman kami bersetuju kerana menghormati titah daripada di-Pertuan Agong dan untuk menyelamatkan negara yang tiada kerajaan. Kemudian dia kata kita bergabung dengan DAP ini selepas pilihan raya umum, bukan sebelum pilihan raya. Betul atau tidak? Betul lah. Mana ada UMNO jadi geng kepada Pakatan Harapan, terutamanya DAP dalam pilihan raya, tidak. Tapi hanya sanggup bekerjasama dengan DAP selepas Agong mengeluarkan titah. Jadi menghormati titah Agong dan untuk menyelamatkan kerajaan Malaysia supaya ada kerajaan memimpin,
Jadi UMNO bersamalah dengan DAP. Dulu PAS bersama dengan DAP, kenapa? Apa alasannya pula? Tapi waktu PAS dan DAP bersama dengan DAP, adakah orang bising? Adakah pemuda UMNO bising soal beliau dalam satu video di TikTok UMNO Labuan? Muhammad Rafi turut mengimbas kembali tentang PAS dan DAP yang pernah duduk serumah. Duduk serumah satu ketika dulu. Itu bila? Tahun 2004. Mungkin sudah lupa, mungkin Tok Guru Adi Awang sudah lupa, kesian dia. Mungkin juga Walaun pun sudah lupa, mungkin juga Walam Tit pun sudah lupa, mungkin juga orang-orang PAS ni cepat lupa. 2004 sudah lama. Tahun 2004, 2008 PAS duduk satu rumah dengan DAP. Tidur satu bantal, susun strategi mau kalahkan UMNO Barisan Nasional. Ada orang bising, ada keluar perkataan PAS DAP, tak ada. 2018 bersedap waktu bersatu dengan PAS, ada orang bising. UMDAP semua orang bising. Yang paling bising kita pula adalah UMNO yang paling bising daripada yang di luar. Yang paling bising kita pula dalam UMNO yang paling bising daripada orang di luar. Tempelak beliau lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, itulah yang terjadi. Sila tinggalkan komen. Untuk mendapatkan berita atau cerita lengkap tentang ini, anda boleh masuk di dalam harapandaily.com. 22 Julai tajuk dia, tiada pula PAS DAP, tapi UMDAP semua orang bising. Tempelak ketua UMNO Labuan. Kita jumpa lagi. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita teruskan, saya nak minta tolong untuk anda tinggalkan komen. Adakah anda suka kerajaan yang ada sekarang ini? Tinggalkan komen juga apa pendapat anda dengan pembangkang yang ada sekarang ini. Adakah pembangkang ini betul-betul jujur? Adakah pembangkang ini betul-betul ikhlas hatinya? Adakah mereka betul-betul orang kata suci, murni, mulus, tak ada dosa dan sebagainya? Anda boleh tinggalkan komen anda, tapi janganlah mengutuk-ngutuk ya, jangan memfitnah, jangan mengutuk, jangan juga keluarkan kata-kata yang tak baik. Anda boleh komen. Okey, so terbaru ada satu pendedahan yang cukup dahsyat. Ini cukup dahsyat. Saya fikir pemimpin PN ini akan bingung, pening kepala jugalah. Soalnya biasalah, siapa yang nak masuk politik, mau tidak mau kamu akan jadi sasaran, akan jadi sasaran kepada paparazi. Dulu paparazinya hanya wartawan tahu. Sekarang paparazinya bukan hanya wartawan, malah seluruh netizen akan jadi paparazi. Malah paparazi dari netizen itu lebih hebat. Kadang-kadang lebih hebat daripada pemberita sekalipun. Terbaru ini ada satu pendedahan terbaru ya, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Kereta hebat betul. Tapi sebelum itu saya mau tanyalah, apa ini maksud zuhud ini? Apa maksud zuhud ini? Sampai saya pun tidak tahu apa ini zuhud. Maklumlah, saya ni budak baru belajar, jadi ada istilah-istilah yang saya tidak pernah dengar. Contoh yang saya pernah dengar ni zuhud. Apa ini zuhud? ZUHUD, zuhud. Ramai teruja lihat koleksi kenderaan zuhud pemimpin PN ini. Ini daripada harapandaily.com. Tarik dia 23 Julai. Ini dia. Gambar dia. Cantik gila kereta ni. Kereta Ford. Tular sejumlah banyak ni, sejumlah koleksi kenderaan bukan kelas maharin yang dikaitkan dengan seorang pemimpin Perikatan Nasional. Keupayaan pemimpin berkenaan dalam memiliki kenderaan-kenderaan terbabit telah mengundang persoalan, sehingga ada yang mengaitkan dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Menurut perkongsian daripada seorang pengguna X, dulunya Twitter, sekarang X, iaitu @saiful adn, dapat dilihat kereta dan motosikal berkuasa tinggi itu yang juga memiliki nombor pendaftaran kenderaan yang cukup istimewa. Gambarnya ini itu semakan daripada Harapan Daily.
mendapati bagi model motosikal otomatik AT di bawah siri Honda XADV yang terpampang di media sosial itu, harganya itu bermula daripada Rp63.299. Ini bukan motosikal kelas maharin. Mungkin dia ada bisnis kot. Susulan itu rata-rata menyindir sikap zuhud pemimpin berkenaan, malah mencadangkan penduduk di negeri yang dikuasai PN itu bersepakat membaca doa kunut nazilah. Tidak kurang juga yang secara sinis berkongsi gambar penyokong pembangkang yang umum di Ralualaun hanya mampu menunggang motosikal kapcai sambal menjual akhbar rasmi PAS Haraka. Salam sejahtera Malaysia. Masih lagi misteri sampai sekarang ya tuan-tuan dan puan-puan, apa sebenarnya yang terjadi di antara PAS dengan Mat Sabu. Sebab Mat Sabu kan dulu orang kuat PAS. Kenapa dia sanggup untuk tinggalkan PAS dan kemudian dia tubuhkan parti yang disebut sebagai Parti Amanah? Jadi ramai orang nak tahulah apa sebenarnya yang berlaku, apa rahsia di sebaliknya. Mungkin anda tahu salah satu rahsia itu, anda boleh tinggalkan di ruang komen. Apa sebenarnya terjadi di antara PAS dan Mat Sabu, Menteri Pertanian kita sekarang? Apa sebenarnya yang terjadi? Dan sekarang ini ada satu artikel yang saya ingin kongsikan kepada anda. Tajuknya, Tinggalkan PAS dan Mewujudkan Amanah, Langkah Bijak Mat Sabu, 23 Julai 2024 oleh Akmal Manaf. Seorang tiktokers yang dikenali sebagai Abang Botak menyifatkan tindakan Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu meninggalkan PAS pada satu ketika dahulu sebagai keputusan yang tepat lagi bijaksana. Ini kerana katanya pencapaian demi pencapaian yang telah ditunjukkan oleh Muhammad atau lebih dikenali sebagai Abang Mat dalam mengemudi kementeriannya, yaitu Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM. Kata TikTok itu memang berbaloi guys. Satu keputusan besar yang diambil oleh Abang Mat satu ketika dulu untuk meninggalkan Parti PAS dan mewujudkan Parti Amanah adalah keputusan yang amat bijak dan tepat sekali. Adakah anda setuju dengan kalimat itu? Jika anda setuju, anda tinggalkan komen. Bagus juga lah. Abang Mat yang menjadi Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan pada hari ini telah pun menampakkan hasil yang cukup baik dan memberi manfaat kepada seluruh rakyat Malaysia ketika kita memerlukan seorang pemimpin yang telus dan bekerja kuat. Jadi harap-harap lepas ni Mat Sabu dapatlah ISO 14001 ya. Bukan setakat orang Semenanjung saja mendapat manfaat daripada inisiatif KPKM ini, malahan rakyat Sabah turut mendapat limpahan dan merasa manfaat tersebut. Puji lelaki itu kepada Muhammad. Betul tak betul? Saya rasa betul. Orang Sabah, saya pun sendiri nampak bagaimana orang-orang petani-petani di Sabah mendapat manfaat daripada inisiatif-inisiatif kementerian daripada Mat Sabu. Memang terbaik. Malah dalam video yang sama, lelaki itu juga turut menyebut tentang gerak kerja daripada Muhammad yang juga adalah ahli parlimen dari Kota Raja itu. Katanya hari ini YB Mat Sabu menyatakan begitu optimis untuk mendapatkan dana tambahan bagi menambah baik sistem pengairan di jelapang padi di mana? Di Kota Belud, di Sabah tau. Di mana akan mencapai sasaran 10 tan pengeluaran padi, yang mana berlaku sekarang peningkatan 2 hingga 4 tan per hektar per musim. Dengan dana tambahan itu dapatlah diperluaskan lagi program SBB Smart Sawah. Ini yang telah terbukti hasilnya yang begitu memberansangkan. Ini kita pujilah Abang Mat kerana berani meninggalkan Parti PAS suatu ketika dulu dan hari ini dapat menabur bakti dan memberi manfaat kepada semua rakyat Malaysia. Steady Abang Mat, salut, kata lelaki itu sebelum mengakhiri videonya. Saya setuju. Antara banyak-banyak yang saya setuju, ini saya setuju. Kerana apa? Di Sabah sendiri kita boleh nampak ni semua orang di Sabah
terutama di tempat saya, sedang sibuk dengan mengurus padi, mengurus insentif, mengurus macam-macam urusan. Kenapa? Adalah adanya bantuan-bantuan yang sangat baik daripada kerajaan. Kerajaan yang dulu pernah buat, ada yang dia pernah buat, ada yang dia tak pernah buat. Ada yang buat semacam melepas batuk di tangga, cakap saja, janji saja, tapi pelaksanaan tidak. Sekarang sudah nampak pelaksanaan. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ada satu tajuk artikel berita yang cukup mengejutkan saya. Anda tinggalkan komen apa pendapat anda dengan tajuk berita ini, yaitu PAS sedang diperalatkan bersatu. Betulkah bersatu sedang memperalatkan PAS? Betulkah bersatu sedang tunggang PAS? Tapi kalau betul, takkanlah PAS tak sedar. Takkanlah PAS terus membiarkan dia diperalatkan oleh bersatu untuk kepentingan politik bersatu. Tak akanlah orang-orang bijak macam Hadi Awang, macam Tuan Guru Tuan Ibrahim Tuan Man, ya kan, sampai bagi sijil ISO, mesti ya, orangnya hebat, pandai, bijak. Takkanlah mereka tak sedar mereka sedang diperalatkan. Kalau betul PAS sedang diperalatkan oleh bersatu. Nah, ini daripada Harapan Daily. Walaupun Muhyiddin pernah berkata maksud PAS itu adalah parti ajaran sesat. Dulu Muhyiddin pernah cakap rupanya. Mahathir mengkritik PAS. Punca berlaku peristiwa Mamali. Wan Ahmad Faisal pula pernah berkata penyokong PAS bodoh. PAS tetap menerima mereka. Ini satu ketika dulu. Mungkin sudah dilupakan, tapi orang-orang di Malaysia tidak akan lupa itu. Sebab kenapa? Dirakam, ditulis di newspaper, di YouTube mungkin pun ada, ketika Muhyiddin Yassin kata apa? Ketika dia kata PAS itu parti ajaran sesat. Ketika waktu Mahathir mengkritik PAS, kononnya punca peristiwa Mamali. Kemudian Wan Ahmad Faisal pula pernah kata penyokong PAS ni bodoh. Jadi sekarang siapa yang bodoh? Ini lucu. Sedangkan walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah menyesatkan PAS, DAP pun tidak pernah memperbodohkan penyokong PAS atau membodohkan penyokong PAS. Amanah pun tidak pernah pun untuk membinatangkan PAS. Ketiga parti ini tetap dianggap musuh. Entah tiba-tiba Mahathir jadi kawan, Ahmad Faisal yang kata penyokong PAS bodoh tu pun jadi kawan, Muhyiddin yang kata PAS itu maksudnya parti ajaran sesat pun jadi kawan. Sebenarnya Muhyiddin sangat licik dalam permainan politik. Muhyiddin menggunakan Tun Mahathir untuk menjatuhkan Tun Abdullah Badawi, sehingga Pak Lah menzahirkan duka cita sikap Muhyiddin itu di pentas terbuka. Kemudian Muhyiddin cuba menjatuhkan Najib, kononnya kes 1MDB. Sebelum dijatuhkan, Najib telah pun bertindak lebih awal menjatuhkan Muhyiddin daripada kerusi timbalan Perdana Menteri. Tidak berputus asa, Muhyiddin sanggup menyembah Anwar di penjara. Ihsan Anwar merestukan bersatu untuk bersama dengan Pakatan Harapan. Selepas PH berjaya memenangi PRU14, Muhyiddin mengkhianati Mahathir dan Anwar. Akhirnya dia menjadi Perdana Menteri. Sebenarnya bersatu tidak pun mampu untuk memenangi satu pun kerusi tanpa PAS. Jika tidak percaya, cubalah PAS ambil sikap lepas tangan untuk PRK yang kiri. Bersatu akan kena TKO, confirm plus guarantee. Ketika Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, dia tidak lantik timbalan Perdana Menteri dari PAS. Malah Muhyiddin tidak pun mempercayai ulama PAS untuk memegang portfolio Menteri Agama. Mungkin Muhyiddin masih yakin kenyataannya bahawa PAS ini bermakna parti ajaran sesat. Tapi bila dah jadi kerajaan, bersatu pula yang banyak bolot jawatan penting dalam kabinet. Manakala PAS hanya diberi jawatan berportfolio rendah dan jawatan pengerusi GLC saja. Bahkan semasa Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri pun, dia lantik Ismail Sabri dari UMNO sebagai TPM.
Sedangkan UMNO bukannya sebagian daripada Perikatan Nasional. Mengapa tidak dilantik calon daripada PAS? Dan berbagai skandal mahkamah memimpin pemimpin-pemimpin daripada Bersatu, dari presiden hingga naib presiden mereka yang melibatkan anak dan menantu, dilihat PAS menjadi tukang cuci dosa-dosa tersebut. Saya tertarik dengan ulasan veteran daripada UMNO, Mustafa Yaakob, yang Bersatu, yang menyifatkan Bersatu ini tidak mampu bertanding atas kekuatan sendiri, tetapi terpaksa menumpang kekuatan sekutunya, yaitu PAS. Bersatu terpaksa pula menggunakan logo PAS untuk bertanding di PRK Dun Nenggiri yang akan diadakan 17 Ogos ini. Bersatu tak berani menggunakan logo sendiri atau logo Perikatan Nasional di Nenggiri. Sebab mereka tahu pengundi PAS tidak akan mengundi calon Bersatu. PAS dan PN hanyalah kuda tunggangan Bersatu, di mana mereka digunakan untuk menggerakkan centra bagi pihak Bersatu. Maklumlah, Bersatu bukannya ada kekuatan centra pun. Nampak tak betapa hinanya kedudukan PAS dalam PN? Eloklah PAS tunggang agama, Bersatu pun tunggang PAS, kata tulisan ini. Okey, jadi anda boleh baca ini di harapandaily.com 23 Julai 2024, ditulis oleh Norman Radzwan. Tajuk dia, PAS sedang diperalatkan Bersatu. Apa pendapat anda dengan tulisan ini? Anda boleh tinggalkan komen. Denyut Nadir, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadir, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Sejak sekian lama orang bertanya-tanya, betulkah UMNO akan keluar dari kerajaan ni? Betulkah kerajaan ini akan tumbang kalau UMNO keluar? Soalan itu pertama. Betulkah UMNO mau keluar dari kerajaan? Betulkah Zahid Hamidi akan bawa semua MP dia, semua menteri dia letak jawatan dan jadi pembangkang? Betulkah? Yang kedua ialah betulkah bahawa mereka akan letak jawatan semua menteri-menteri UMNO? Ingat, UMNO tidak kuat macam dulu ya. UMNO bukan macam dulu lagi. Pernah dulu, kalau anda masih ingat, saya pun masih ingat, waktu itu saya sudah cukup dewasa. Sekarang ni dah 40 lebih umur, jadi sudah cukup dewasa lah. Cukup dewasa. Waktu itu ada istilah begini. Waktu ketika UMNO masih kuat, ada istilah kata begini, apapun yang UMNO letak batu kah, letak kayu kah, letak apa sajalah diletak di mana-mana. Waktu masih kuat dulu tu, batu pun boleh menang, kayu pun boleh menang, tunggul kayu pun boleh menang. Kura-kura kalau letak jadi calon pun boleh menang dalam pilihan raya waktu itu. Tapi sekarang tidak lagi. Sehingga baru-baru ini ada juga artikel kata begini, kalau UMNO tidak bekerjasama dengan mana-mana parti, tidak bekerjasama ataupun dia bertanding secara solo untuk pilihan raya umum ke-15 nanti, menurut artikel itu kata, tidak ada harapan untuk UMNO untuk menang besar lagi. Silap-silap Zahid Hamidi boleh kalah, silap-silap Tok Mata Hassan boleh kalah, silap-silap siapa lagi, yang besar-besar lah boleh kalah, silap-silap tumbang dan boleh pupus UMNO ni. Sebab sekarang UMNO bukan macam dulu lagi. Ya, jadi kerana itu ya tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah UMNO keluar daripada kerajaan ini, pada pendapat saya, pertama, kerajaan tak perlu risaulah. Tidak perlu risau pun. Kalau dia keluar pun, kerajaan tetap ada majoriti muda. Kerajaan Madani ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetap ada majoriti muda dan belum tumbang. Tapi ya, dapat disahkan tidak ada lagi majoriti 2/3. Risikonya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya satu, iaitu ketika pembentangan rang undang-undang pembekalan. Kalau tidak ada sokongan, dia mungkin terpaksa letak jawatan. Tapi untuk kata otomatik kerajaan Madani tumbang, itu tidak mungkin berlaku. Ya. Jadi
Menteri-menteri UMNO saya fikir tidak akan begitu mudah untuk meletak jawatan. Bukan mudah, lagipun ramai orang lagi berbaris menunggu. Kalau semua menteri UMNO keluar, oh bagus jugalah. Ada peluang untuk DAP, ada peluang untuk amanah, untuk isi tempat mereka. Ini pun sebenarnya boleh dikatakanlah, boleh dikatakan hasil daripada persefahaman yang baik dalam kerajaan perpaduan. Walaupun UMNO taklah besar mana kemenangan dia, tidak macam dulu, maksud saya tidak macam dulu kemenangan itu, tapi mereka tetap dihargai oleh kerajaan yang ada sekarang, sampai mereka tetap diberikan banyak jawatan dalam kerajaan. Timbalan Perdana Menteri dari mana? Timbalan Perdana Menteri daripada UMNO, yang sepatutnya boleh saja daripada DAP, tetapi kerana strategi politik menunjukkan bahawa mereka ini sepahaman, ada perpaduan, maka okeylah, bagilah dekat Datuk Seri Zahid Hamidi. Jadi maksud kata begini, UMNO kena sentiasa ingat bahawa mereka ada sekarang ini menjadi kuat semula, bolehlah dikatakan semakin mengorak langkah untuk menjadi kuat, kerana mereka ada satu gabungan persefahaman politik dengan Pakatan Harapan, ya. Jadi hanya satu peluang untuk UMNO dapat menang, ialah dengan bekerjasama dengan Kerajaan Perpaduan, dengan Pakatan Harapan. Kalau tidak, UMNO tak akan boleh kalahkan PAS. Itu for sure lah. UMNO susah untuk kalahkan PAS. Nah, kalau 1 lawan 1, UMNO lawan PAS, memang belum tentu UMNO boleh menang. Okay. Walaupun di tempat DAP, walaupun di tempat yang di tempat yang bukan PAS yang menguasa. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, sepanjang beberapa hari ini, perkara yang amat hangat di seluruh berita ataupun semua penganalisis pengulas politik ialah tentang di mana adanya konon-konon lah, ura-ura lah, konon lah, cerita kabar angin lah, yang mengatakan MCA dan MIC keluar daripada Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, itu hanya berita kabar angin. Walaupun begitu, malam ini, hari ini, pagi ini, hari ini, petang ini, apa-apa sajalah masa yang anda tonton video ini, saya ingin nyatakan bahawa tidak ada keuntungan pun kalaulah MCA dan MIC keluar daripada Barisan Nasional. Apa keuntungan bagi mereka? Mungkin anda boleh berikan komen. Apa pendapat anda? Sekiranya MCA keluar daripada Barisan Nasional, adakah yang sanggup untuk menerima mereka sebagai satu gabungan politik, rakan politik di dalam gabungan? Sanggupkah Perikatan Nasional ambil MCA? Sanggupkah Perikatan Nasional untuk ambil MIC? Dan apa kelebihan MCA dan MIC kalau keluar daripada kerajaan? Tidak ada sebenarnya. Jadi tidak ada apa-apa gunanya untuk Barisan Nasional, kerugiankah, keuntungankah kalau MCA dan MIC keluar daripada Barisan Nasional? Kerugian tidak pada UMNO, tidak juga kepada kerajaan ini, kerana MIC dan MCA mereka hanya ada berapa kerusi dalam parlimen, tidak pun sampai 5 kerusi dalam parlimen, hanya berapa saja MIC berapa kerusi dalam parlimen. Tidak akan menggugat apa-apa, tidak akan menjadikan kerajaan yang sekarang ada ini tumbang, apalagi kalau tukar kerajaan, tidak mungkin akan berlaku. Walaupun sebenarnya secara faktanya pun, andai kata Barisan Nasional semua keluar daripada kerajaan pun, kerajaan Madani ini tidak akan tumbang pun, tetap akan kekal menjadi kerajaan sekurang-kurangnya sampai pada PRU 16 nanti. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, jika begitu, apa sebenarnya sebab untuk Barisan Nasional
kehilangan MCA dan MIC. Tidak ada apa-apa sebab pun. Lainlah kalau kita cakap tentang UMNO, mungkin mereka kecewa tentang Najib Razak, mungkin mereka kecewa tentang banyak perkara-perkara yang mungkin saja. Tapi untuk MIC dan MCA tidak ada apa-apa isu pun yang mereka boleh timbulkan. Mereka malah perlu bersyukur, berterima kasih kepada kerajaan ini, kerana walaupun jumlah mereka yang sedikit macam tu pun, tapi tetap dianggap amat penting oleh kerajaan Madani ini. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, pada pendapat saya, pada pendapat ini pendapat saja ya, semua orang ada pendapat masing-masing. Anda boleh bantah, Anda boleh bangkang pendapat yang saya utarakan ini, terpulang kepada Anda. Sekiranya MIC dan MCA nak keluar, kalau pendapat saya, UMNO tak payah nak tergeh-geh pun, untuk pujuk MCA atau MIC ni. Biar pergi kat mereka lah. Mereka nak pergi bergabung dengan PAS kah, nak bergabung dengan Bersatu kah, terpulanglah. Mau buat pergabungan baru. Kalau sekarang ini ada Perikatan Nasional, mungkin selepas ini ada Perikatan Paling Nasional. Tak kisahlah. Yang penting pada pendapat saya, kalau mereka nak keluar, biar pergi kat mereka. Mungkin mereka suka untuk jadi pembangkang, dipersilakan. Tapi setakat ini semua itu hanya kabar angin. Dan kalau mereka keluar pun tiada apa-apa pun kerosakan kepada kerajaan ini. Jadi apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen anda. Sekiranya MCA dan MIC mau keluar, apa pendapat anda? Betulkah mereka mau keluar? Mungkin anda ada sumber yang lain yang mengatakan mereka mau keluar. Tapi pada pendapat saya, tidak akanlah mereka keluar untuk setakat ini, kerana tidak ada apa-apa keuntungan pun. Dan saya fikir UMNO tidak akan tergugat pun. UMNO tidak pun rasa kecil hati kalau mereka keluar. Tinggalkan komen, tekan butang subscribe, denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, sepanjang beberapa hari ini, perkara yang amat hangat di seluruh berita ataupun semua penganalisis pengulas politik ialah tentang di mana adanya konon-konon lah, ura-ura lah, konon lah, cerita kabar angin lah yang mengatakan MCA dan MIC keluar daripada Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, itu hanya berita kabar angin. Walaupun begitu, malam ini, hari ini, pagi ini, hari ini, petang ini, apa-apa sajalah masa yang anda tonton video ini, saya ingin nyatakan bahawa tidak ada keuntungan pun kalaulah MCA dan MIC keluar daripada Barisan Nasional. Apa keuntungan bagi mereka? Mungkin anda boleh berikan komen. Apa pendapat anda? Sekiranya MCA keluar daripada Barisan Nasional, adakah yang sanggup untuk menerima mereka sebagai satu gabungan politik, rakan politik di dalam gabungan? Sanggupkah Perikatan Nasional ambil MCA? Sanggupkah Perikatan Nasional untuk ambil MIC? Dan apa kelebihan MCA dan MIC kalau keluar daripada kerajaan? Tidak ada sebenarnya. Jadi tidak ada apa-apa gunanya untuk Barisan Nasional, kerugiankah, keuntungankah kalau MCA dan MIC keluar daripada Barisan Nasional? Kerugian tidak pada UMNO, tidak juga kepada kerajaan ini, kerana MIC dan MCA mereka hanya ada berapa kerusi dalam parlimen. Tidak pun sampai 5 kerusi dalam parlimen. Hanya berapa saja, MIC berapa kerusi dalam parlimen. Tidak akan menggugat apa-apa, tidak akan menjadikan kerajaan yang sekarang ada ini tumbang, apalagi kalau tukar kerajaan, tidak mungkin akan berlaku. Walaupun sebenarnya secara faktanya pun, andai kata Barisan Nasional semua keluar daripada kerajaan pun, kerajaan Madani ini tidak akan tumbang pun, tetap akan kekal menjadi kerajaan. Sekurang-kurangnya
sampai pada PRU 16 nanti. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, jika begitu, apa sebenarnya sebab untuk Barisan Nasional kehilangan MCA dan MIC? Tidak ada apa-apa sebab pun. Lainlah kalau kita cakap tentang UMNO, mungkin mereka kecewa tentang Najib Razak, mungkin mereka kecewa tentang banyak perkara-perkara yang mungkin saja. Tapi untuk MIC dan MCA tidak ada apa-apa isu pun yang mereka boleh timbulkan. Mereka malah perlu bersyukur, berterima kasih kepada kerajaan ini, kerana walaupun jumlah mereka yang sedikit macam tu pun, tapi tetap dianggap amat penting oleh kerajaan Madani ini. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, pada pendapat saya, pada pendapat ini, pendapat saja ya, semua orang ada pendapat masing-masing. Anda boleh bantah, Anda boleh bangkang pendapat yang saya utarakan ini, terpulang kepada Anda. Sekiranya MIC dan MCA nak keluar, kada pendapat saya, UMNO tak payah nak tergeh-geh pun, untuk pujuk MCA atau MIC ni. Biar pergi kat mereka lah. Mereka nak pergi bergabung dengan PAS kah, nak bergabung dengan Bersatu kah, terpulanglah. Mau buat pergabungan baru. Kalau sekarang ini ada Perikatan Nasional, mungkin selepas ini ada Perikatan Paling Nasional. Tak kisahlah. Yang penting pada pendapat saya, kalau mereka nak keluar, biar pergi kat mereka. Mungkin mereka suka untuk jadi pembangkang, dipersilakan. Tapi setakat ini semua itu hanya kabar angin. Dan kalau mereka keluar pun tiada apa-apa pun kerosakan kepada kerajaan ini. Jadi apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen anda. Sekiranya MCA dan MIC mau keluar, apa pendapat anda? Betulkah mereka mau keluar? Mungkin anda ada sumber yang lain yang mengatakan mereka mau keluar. Tapi pada pendapat saya, tidak akanlah mereka keluar untuk setakat ini, kerana tidak ada apa-apa keuntungan pun. Dan saya fikir UMNO tidak akan tergugat pun. UMNO tidak pun rasa kecil hati kalau mereka keluar. Tinggalkan komen, tekan butang subscribe, denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.